Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita nak tengok, kita nak pergi kepada topik seterusnya, iaitu kesan pelaksanaan tarif. Okay, yang ni kesan ni kita nak tengok melalui bagaimana melalui keluk. Okay, alright. So macam mana pelaksanaan tarif ini memberi kesan kepada kepada ekonomi kita. Okay, alright. So first of all, awak kena tahulah apa itu tarif. Tarif ni adalah cukai import yang dikenakan ke atas barang import. Okay, so bila barang import tu masuk ke dalam negara kita, kita akan kenakan cukai. So apa yang akan jadi, harga barang import ini akan jadi mahal, dan bila dia jadi mahal, bila jadi mahal, so dia memberi maknanya barang tempatan akan jadi lebih murah. Okey, secara bandingannya barang tempatan ni lebih murah, jadi orang akan lebih tertarik membeli barang tempatan. Jadi orang tak akan belilah barang, bukan tak beli, tapi kurang membeli barang import, kerana barang import ni dia dah lebih mahal daripada barang tempatan. Okey, so hari ni kita nak tengok bagaimanakah kesan pelaksanaan tarif ini menggunakan keluk. Okey, alright. So yang pertama, make sure kita lukis keluk. Okey, ini kita panggil dia sebagai keluk keseimbangan pasaran. Okey, make sure kita ada label lah, harga. Part C mesti ada Kalau dalam exam nanti awak tak lukis part C, awak tak label, awak lukis part C tapi awak tak buat label. Awak tak label harga, awak tak label kuantiti, awak tak label origin. So awak akan kehilangan markah. And then ada possibility untuk keluk awak tu tak ada makna pun. Okey, awak hanya membazirkan masa je. So make sure sebelum memulakan apa-apa, make sure part C awak di label dulu dengan harga, origin di label dengan kosong. Okey, kuantiti ada, unit. Okey, bukan it depends pada soalan. Kalau soalan kata kg, buat kg. Kalau soalan kata tan, buat tan. Okey. Okey, dalam kurungan Okey. So ini adalah keluk keseimbangan pasaran, iaitu DO bersilang dengan keluk SO pada titik keseimbangan EO. Harga asal ialah PO dan kuantiti asal ialah QO. So yang ni kita anggap je negara kita ni pasaran. Kita anggap ni adalah satu pasaran kereta contohnya. Okey. So ini adalah keluk keseimbangan sebelum perdagangan antarabangsa dan sebagainya. Okey. So selepas berlakunya perdagangan antarabangsa, perdagangan antarabangsa ni maknanya kita melakukan berlakunya ekspor dan import. Okey, let's say ini adalah pasaran kereta tempatan. Okey, selepas berlakunya perdagangan antarabangsa, masuklah kereta import ke dalam negara kita. Okey, jadi penawaran kereta import akan meningkat. Jadi kita kena gerakkan keluk SO ke S1. Okey, jarakkan sikit. Okey. Alright, so kita label keluk ni sebagai S1, dan kat bawah pun mesti label juga S1. Okey, dah. Okey, now kita kena buat garis putus-putus untuk tahu kat mana harga dan kuantiti asal, kuantiti yang baru. Okey, harga yang baru dan kuantiti yang baru. Okey, so ini kuantiti yang baru. Okey, alright. So kita kena labelkan. Okey, harga telah menurun. Bila banyaknya barang-barang masuk ke dalam negara kita, harga barang akan menurun, sebab konsep penawaran. Bila penawaran meningkat, harga pun akan menurun. Okey. So lepas itu kita kena label kuantiti. Okey, kita label kuantiti 4, dan kita juga perlu melabel melabel titik. Lagi satu titik. Kita kena label titik yang selari. Okey, titik yang selari yang memotong keluk SO yang asal. Okey, E1. Okey, E1 dia kena pada keluk SO dan tarik ke bawah.
Okey, sebab ini ada makna. Nanti cikgu akan explain apa yang membawa makna. Titik di sini apa makna dia. Okey, kita label kat sini sebagai Q1. Okey, dan kita akan nak label dekat sini jadi B. Okey, ada makna kenapa kita labelkan kawasan-kawasan E1 sebagai titik keseimbangan yang baru selepas perdagangan antarabangsa. Okey, wujudnya titik pada E1. Okey, so yang ni pula adalah B. Okey, B ni kita nanti cikgu beritahu kenapa kita labelkan B. Okey, alright. So sekarang ni kita kena mengenal pasti kawasan Okey, selepas berlakunya perdagangan antarabangsa. Okey, barang import telah masuk ke dalam negara kita. Sebab tu penawaran kereta meningkat dari SOSO ke S1S1. Okey. Jadi kita kena tengok kat sini. OQ1 ini melambangkan kereta tempatan. Kereta tempatan. Q1 sampai Q4 adalah kereta. Q1 sampai Q4 adalah kereta import. Okey. Boleh? Kita kena ni sikit lah. Kita sorry. Label pun tak boleh. Okey. So kena faham OQ1 adalah kereta tempatan, Q1 Q4 adalah kereta import. Okey. Okey, kita buat satu ni kotak. Okey. OQ1 OQ1 adalah kereta tempatan. Q1 sampai Q4 adalah kereta import. Okey. So jumlah kereta dalam negara kesemuanya ialah OQ4. OQ4 adalah jumlah kereta di dalam negara. So OQ4 adalah kereta di dalam negara dan benda ni diterbahagi kepada dua. OQ1 adalah kereta tempatan, Q1 Q4 adalah kereta import. Okey. Alright. So nampak fully jelas Okey, yang ini selepas perdagangan antarabangsa, keluk penawaran akan beralih ke kanan. Okey, perdagangan antarabangsa ni maksudnya barang tu masuk ke dalam negara kita. Sebelum ni barang tu masuk banyak. Okey, tanpa ada sekatan. Okey, apa jadi sekiranya kita kenakan sekatan? Okey, barang-barang import yang masuk ni kita kenakan sekatan. Apa yang akan jadi? Okey, apa yang akan jadi ialah barang ini akan berkurang. Sebab apa? Sebab kos pengeluaran akan jadi mahal. Sebab kita dah kenakan cukai import. Okey, so pengeluar dari luar negara, diorang tak nak masukkan banyak sangat sebab perlu menanggung kos yang tinggi. Okey, jadi keluk penawaran akan beralih ke kiri. S1 akan beralih ke kiri ke S2. Okey, kita label S2. Okey, sama juga kat bawah, jangan lupa. Okey. Alright, kita kena label SS2. Okey, titik keseimbangan yang baru ialah E2. Okey, E2. Okey, kita tengok apa yang jadi pada harga. Okey. Harga akan meningkat semula dari P1 ke P2. Okey. Right.
Kita kena label kita kena label kawasan ni betul-betul so that kita tak get confused. Okey. Okey, kalau boleh, kalau dalam exam nanti nak guna pelbagai warna pun boleh. Okey. Alright. Okey, so sekarang ni kita label harga baru. Harga telah meningkat dari P1 ke P2. Okey, dan kuantiti. Okey, kuantiti yang ni kita label dia sebagai Q3. Sebab apa? Sebab dia dah menurun daripada 4 dia pergi ke 3. Dia menurun. Okey, so nampak E2? Okey, E2 kat sini nampak. Okey. Alright, jom Okey. Alright, so titik dekat sini. Okey, titik dekat sini. Okey, titik dekat sini. Okey, dia perlu selari selari bawa sampai kena ke SO. So nampak dia bawa ke bawah Q. Okey, sorry. Okey, nampak E2 dekat E2. Naik atas E2 kena pada SO turun ke bawah kita kena label dia. Okey. Okey, label dan kita kena buat dia jadi Q2. Okey. Okey, kita label dia jadi Q2. Okey, done. Alright, so sekarang ni kita tengok. Okey, kawasan ni. Okey, cikgu akan explain semula. Okey. Alright, so sebelum yang ni adalah titik keseimbangan. DO bersilang dengan SO pada titik EO. Harga asal ialah PO. Kuantiti asal ialah QO. Okey, selepas berlaku perdagangan antarabangsa, keluk penawaran akan beralih ke kanan. Selepas berlaku perdagangan antarabangsa, keluk penawaran akan beralih ke kanan dari SO ke S1. Titik keseimbangan yang baru ialah pada E1. Harga telah menurun dari PO ke P1. Okey. So kuantiti yang baru adalah pada Q4 dan E1 ini selari kena pada titik SO, kena pada keluk SO, tarik ke bawah dan dapat kawasan Q1. Kenapa kita perlu cari kawasan Q1? So that kita boleh tahu sebanyak mana barang kereta tempatan dan sebanyak mana kereta import. So OQ1 adalah kereta tempatan. Okey, Q1, Q4 adalah kereta import. So jumlah kereta yang ada dalam negara kita adalah OQ4. Sebanyak OQ4. Ini semua adalah jumlah kereta dalam negara. Okey, selepas kerajaan mengenakan sekatan dalam bentuk tarif ataupun cukai import, okey, keluk penawaran akan beralih ke kiri dari S1 ke S2. Titik keseimbangan yang baru ialah pada E2. Harga telah meningkat dari P1 ke P2. Keluk beralih ke kiri, kuantiti menurun, harga naik. Okey, hukum penawaran Okey. Okey, nampak E2? Okey, tarik ke bawah dapat kuantiti Q3. E2 tarik selari kena pada keluk SO, tarik ke bawah dan jadikan dia sebagai Q2. Okey, so sekarang ni ini adalah keseimbangan yang baru. Okey, tadi kita nampak OQ1 adalah kawasan kereta tempatan. Q1, Q4 adalah kereta import. Okey, selepas
kerajaan kenakan sekatan, kereta import hanyalah di kawasan Q2, Q3. Q2, Q3. Kereta tempatan pula telah meningkat dari O, Q2.